buat lagi part yang tu. Let me go to the next part lah. Bawah I format. Remember when I said data tu cuma dapat dalam sampai 16 bit saja. Okay. Immediate is 16 bit, right? So bila dia 16 bit, kita selalunya akan sign extend to 32 bits. Okay. So thus the number is a signed integer. Okay, signed integer. Meaning that the most significant bit akan jadi sign. So nombor tu akan start daripada positif 2 kuasa 15 sehingga negatif 2 kuasa 15 macam tu. Okay, disebabkan bit yang ke-16 tu yang most significant bit adalah digunakan untuk jadi sign. Okay, so the rationale is that, okay, add IU ni katakan macam tu, bila kita nak tambah, bila ada sign macam ni kan, bila ada sign, okay, so bit ke-16, okay, bit ke-16 ataupun kita kata most significant bit is used for a sign, so cannot contain value. Okay, cannot contain value. So that when we try to add, kita akan tambah without the overflow. So maknanya kalau ada overflow, bila ada berlaku overflow, akan ada error. Okay, akan ada error. So when the time that error is triggered, selalunya program akan stop. So kita kadang-kadang kita tak nak coding to stop. So what we do is that we just ignore the overflow tu. So to ignore the overflow, kita akan gunakan unsigned. U ni bermaksud unsigned. Okay. U is unsigned. Okay. So dia akan, apa yang berlaku adalah bila kita gunakan command add IU bermaksud add immediate unsigned. So it means that they will add the number, okay, without overflow. Meaning that kalau ada error overflow tu dia akan ignore. Okay, dia akan ignore. Okay. So dia tak ada keluar error lah. But for the set less than immediate. Okay, kalau set less than immediate, unsigned. Bila ada perkataan U tu unsigned, so it will suffer so that we can have easy hardware. So does this mean we'll get a wrong answer? No, it means that assembler has to handle any unsigned immediate from 2 power of 15 yang positive number until 2 power of 16 with a 1 in the 15 bit and zeros in the upper 2 bytes as it does for numbers that are too large. Okay, so bila kita pakai unsigned ni, okay, unsigned tu dia akan ignore the overflow tu nanti disebabkan kita tak nak hardware tu dia stuck kat situ lah, maksudnya the calculation kat situ. Okay, so bila kita buat macam tu, dia cuma handle bit daripada 2 power of 15 to 2 power of 16. Okay, so the problem is that the chances are that add I, load word, store word and set less than immediate will use immediate small enough to fit in the immediate field. Disebabkan dia cuma ada 16 bit, so dia kena fit in the 16 bit data tu je. Okay, 16 bit data. So this is the rationale lah kenapa kita gunakan unsigned tu semua tu. Sebab kita nak ignore the value tu kan. Tapi bila kita gunakan immediate ni sebenarnya, dia cuma fit 16 bit data saja. Okay, 16 bit data. So remember, when we are using a load word dengan store word, sebenarnya kita nak access memory. So kena ingat, bila memory, dia sebenarnya satu address untuk memory adalah 32 bit. 32 bit address. Okay, so 32 bit address is too big to fit into 16 bit. Okay, 16 bit immediate. Kena ingat tu. So immediate ni cuma boleh muat 16 bit, tapi kalau kita menggunakan 32 bit address, okay, address yang ada dekat dalam store word dengan load word, so macam mana kita nak buat? Ataupun kita nak compare set less than immediate yang kita kata, oh, adakah RS lebih kecil daripada nombor yang size-nya
32 bit. So macam mana kita nak buat yang tu? Okay, macam mana kita nak buat yang tu? So bila kita nak buat yang tu, we need a way to deal with a 32 bit immediate in any I format instruction. Okay, so for the solution to problem 1, bermaksud kalaulah saya nak access a memory address. So semacam mana saya nak buat kan? So we handle it in software plus new instruction. Bermaksud kita perlukan satu lagi extra instruction. Okay, extra instruction. So don't change the current instruction. Instead, add a new instruction to help out the operation. Okay, so the new instruction is to use the load upper immediate. LUI tu jangan awak ingat lui tu macam orang meludah. Okay, so it's a simplified version of load upper immediate. Okay, load upper immediate. And then the command is load upper immediate register and also the immediate number. Okay, apa yang berlaku adalah kita just nak loadkan the immediate number into the register. So yang ni at least ada satu register yang kita perlukan. So this is the command, a special instruction untuk kita nak loadkan immediate tu. Okay, so when we use this command LUI ni, so what does it do is that it will take 16-bit immediate and puts these bits in the upper half. Okay, in the upper half of the specified register. And then it will set the lower half to 0. Okay, kena ingat bila kita buat contoh macam add I ni tadi kan. Saya tak nak tulis kat sini lah. Okay, bila kita pergi dekat sini. Okay, yang ni saya padam Ni saya padam. I hope that you can see it. Tak apa, jangan risau. Dekat dalam video nanti saya pecah-pecahkan, semua orang boleh tengok. Okay. Bila kita buat add I, katakan macam tu. Register S0, register S0 17, katakan macam tu. So nanti dekat dalam S0 ni, dekat dalam S0, satu lower half, satu upper half. Okay, satu lower half, satu upper half. So dekat sini, dia kok pakai bit juga. Okay, dia pakai bit juga. So bila dekat sini, 17 tu bermaksud 1000 and then 1000 macam tu kan? Hopefully awak nampak. Saya kecilkan pula tulisan tu. Okay, and then apa yang berlaku? This is a lower half. Okay, lower half. This is upper half. Okay, bila upper half, 17 ni nombor dia kecil. So apa yang berlaku adalah dia letak dekat lower half bila kita gunakan immediate. Okay, bila awak gunakan add I ni, selalunya dia akan penuhkan pada lower half. So untuk upper half, apa jadi adalah kita sign extend. Sign extendkan dia menggunakan most significant bit. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 macam tu. Okay. So, yang upper half tu dia tak akan usik. Dia just paddingkan dengan sign. Okay, sign extend 0 lah disebabkan this is a positive number. Macam tu. Okay, but if you are using a load upper immediate macam tu, and then katakan awak nak masukkan register S0 macam tu dengan any contoh 61 saya buat 61, saya kata 61. So what happen is that yang ni dia akan jadi S0 macam tu. Okay, S0 kat dalam ni akan jadi, kalau dia load upper immediate so load upper immediate bermaksud dia akan usik yang upper half. So kalau upper half dia akan jadi 61 tu 1011 1110 dan 1234 1234 macam tu. So itu gunanya load upper immediate. Okay, itu guna load upper immediate yang bermaksud
kita just nak sumbat yang upper half tu. So bila awak sumbat yang upper half, okay, awak just tinggal another instruction to add on the lower half. Okay, so the next slide will show you how to complete, okay, a 32-bit punya constant untuk kita masukkan dekat dalam register. Contoh, okay, first adalah, okay, LUI tu kita akan copy ke dalam constant. Okay, kita nak copy a 16-bit constant to left 16-bit of 32-bit registers. And then clear right 16 bits of 32-bit registers to 0. Okay. So instead of that, kita gunakan ORI to combine a 16 high order bits and then 16 low order bits into the giant 32-bit number. For example, kalau lah katakan awak buat command ni, add I, okay, add I, T0, T0, and then 0x, AB, AB, CD, CD. Ini bukan prank. Kalau nombor ni, ini bukan prank. Kalau awak kira kat sini, this is a hexadecimal number, right? So, if it's a hexadecimal number, kalau awak kira, kalau hexadecimal tu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katakan macam tu kan. So, 8 hexa kali dengan 4 bit binary, kita akan dapat 32 bit. Which is, kalau awak run ni dekat dalam Qt-Spim, dia akan jadi error. Sebab add I cuma boleh accept 16 bit sahaja. Okay, 16 bit sahaja. So, apa yang kita boleh buat adalah, untuk kita elakkan error ni, kita nak juga masukkan AB, CD, CD. Kita macam tu kan. Awak nak masuk juga AB, CD, CD dekat dalam P0. Okay. So, apa yang awak boleh buat adalah kita gunakan command LUI ni, okay, masukkan upper half. So, this one will become upper half of the registers tu, okay, upper half data. So, kita AB, kemudian kita load upper immediate into a register 80 ni lah, macam tu. Okay, so what happen is that upper half akan masuk 010, 1011, 1010, 1010, 1011. Okay, in the upper half of the 32-bit data. And then yang lower half akan jadi kosong. Okay, lower half akan jadi kosong semuanya. Okay, next baru kita gunakan ORI. Bila kita pakai ORI, add I, okay, semua yang jenis immediate tu, dia akan masuk dekat dalam lower half. Okay, dia akan masuk dalam lower half. Okay, lower half, so dia akan jadi 80, bermaksud kita OR-kan 80 dengan CD. Okay, bermaksud immediate dekat sebelah lower half ni adalah 1100, 1101, 1100, 1101 kan. So, dia dekat dalam lower half. Kita OR-kan dengan content dalam 80 ni. Okay, content dekat dalam 80 ada 1010 yang ni, yang penuh ni. Ini 1010, 1011, 1011, 1011, macam tu. So bila kita OR-kan dia, okay, okay, kita akan dapat complete penuh. Okay, I'll show you macam mana kita buat buat dekat dalam pin ni. Okay, so, asalnya adalah kita nak masukkan ADDI register T0, kemudian 0x, macam tu, AB, CD, macam tu kan. Okay, this one is a 32-bit immediate. So, dia akan jadi error. So, apa yang kita kena buat adalah kita bahagi 2. So, bila kita bahagi 2, dia akan jadi macam ni lah. Kita pecahkan. Ni upper half. Ni lower half. Kita macam tu. So, this is upper. This is upper. This is lower. Kita buat macam tu. So, apa yang berlaku adalah kita pecahkan 2. So, kita masukkan AB ni dulu, yang upper tu dulu dekat dalam satu temporary register. Okay, put it in the temporary register. Don't put it on T0 tu lah. Kita akan buat macam ni.
load upper immediate macam tu. Register macam tu kan. T1 katakan. T1, macam tu, 0x AB AB. Macam tu So apa yang berlaku adalah bila kita buat load upper immediate dekat dalam T1 nanti, dekat dalam T1 dia akan simpan AB pada upper half. So kita akan pecah dua kepada upper half. So A tu adalah 1010, B adalah 1011, 1010, 1011. And then ni upper. Untuk lower dia akan jadi semua kosong. Dia akan jadi semua kosong. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okay. And then the next instruction adalah kita nak masukkan CD pula. So kalau awak nak masukkan CD pada lower half, kita boleh gunakan ORI. Okay, awak boleh gunakan ORI. Awak just masuk macam ni je. Register T0. Okay, sebab hasil akhir adalah simpan pada T kosong kan. And then upper half kita dah ada T1. So kita masukkan register T1. Kemudian yang lagi satu adalah CD. So awak just masukkan 0x CD macam tu. Okay, CD ataupun awak gunakan command ni pun boleh, atau awak pakai ADDI register T0 register T1 macam tu 0x CD gitu. Okay, dua-dua boleh. Okay, so apa yang berlaku adalah dekat T1, okay, T1 kita 1010, 1011, and then 1010, 1011. Yang ni dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And then, okay, bila kita ORI dia tadi kan, bila awak ORI, awak masukkan CD ni sahaja. So bila dia CD, apa yang berlaku adalah CD tu kat sebelah lower half. Okay, lower half. So C adalah 1100, 1100, 1101 macam tu kita OR kan, OR kan dengan value ni. So disebabkan dia, kalau kita nak buat apa-apa operation pun, kalau OR kan, OR immediate kan dengan nombor ni katakan, kita kena sign extend. Okay, you have to sign extend. So bila kita sign extend, dia akan jadi macam ni. 0, 0, 0, 0. So, bila kita OR immediate kan dia, maknanya kita nak buat operation OR immediate. So, apa yang awak akan dapat adalah, awak macam buat operation OR lah. 0 or 1 is 1. Ni akan dapat 0. Ni akan dapat 1. Ni akan dapat 1. Ni akan dapat 0, 0, 1, 1. 1011, meaning that apa-apa operation, kalau salah satu bit tu akan jadi 1, dia akan output dia 1 lah. Macam tu je. So 0011, 1101, 1101, 1101, 0101. So ini hasil dia, ni result. Ini result. Okay, simpan dekat dalam T0. Sebab yang tadi kan dia cakap, OR kan, content dalam T1 dengan CD ni. So, apa yang berlaku adalah kita OR kan dia with sign extend. Okay, sign extended.
So bila dia assign extended, dia akan completekan semua, dia terus masukkan. So awak akan dapat ni lah, CD, AB macam tu. Okay, so bila dia assign extend, in this case, kalau awak nampak kat sini, awak terus tukar content dekat dalam T kosong, tukar dia dalam hexadecimal, awak akan dapat AB, CD. Okay, so instead of gunakan ADDI ni, which is will come out with error kat situ, apa yang kita akan buat adalah kita tukarkan, first loadkan the upper half of the data tu, okay, upper half of the data using the load upper immediate, and then the second half ataupun kita kata the lower half, kita gunakan ORI ataupun ADDI. Okay, gunakan ORI ataupun ADDI. So that is how you want to solve how to load a 32-bit of constant data lah. Constant data. Yang ni cara dia. Itu memang cara dia lah. Okay. So, okay. So, akan ada keluar soalan tu juga. Nanti saya akan keluarkan exercise tu macam mana kita nak loadkan a 32-bit data tu lah. Itu dekat dalam exercise dekat dalam lab. Okay, so let me continue with another I format yang mana